Okay, so untuk sesi hari ini kita akan lihat pula bagaimana kita nak menjawab objektif yang selain daripada kita punya demografi. So yang demografi tu you all boleh tengok dalam video yang pertama. Okay, saya dah upload dalam playlist ni. So dalam playlist, this one is under playlist SPSS. So kalau you tengok dekat playlist, ada playlist SPSS, ada baru satu saja. So this is playlist SPSS. So baru ada satu file dalam tu. So this will be the file. So from Google Form responses to SPSS data analysis. Right. So this is video number 1, and then video number 2 adalah yang kita bincangkan hari ini lah, yang akan saya upload kemudian, dan you all boleh refer balik semula nanti. Okay. So this is basically what we are going to do. So kita akan buat sambungan dari sini, right? Tapi kita akan menggunakan data yang lain. So this one adalah data yang saya share dengan anda dalam course website. So ada data yang sampel data kan, and then dia ada dia punya sample proposal yang you all refer. Okay. So kita go through sikit apa yang dinyatakan dalam sample proposal ni. So kalau tengok kat sini, this is the sample proposal. And then under this sample proposal, dia ada nyatakan kat sini. So kalau boleh nampak lah. Okay, let make it bigger first for this one. Okay, supaya semua boleh nampak. Okay, so this is basically apa yang kita nak buat kan. So in this situation, you can see. So this is the data analysis practice exercise instruction. So data kat sini, so dia bagi action kat sini. So import the data given into SPSS. So this data is already in the Excel form. So we will call it into SPSS and then define each variable label, value label, and so on. And then compute the variable as necessary and then recode. Okay, recode into the actual data. So macam ni contoh ni, kalau kita untuk age ni kita boleh recode pada 1 hingga. Okay, yang ni kita akan buat kemudian lah. Okay, kita nak tengok dari segi this thing. So kita nak tengok balik, saya akan record balik benda ni. So you akan follow lah macam mana kita nak buat. So the same thing kalau katakan dalam you all punya data. Okay, ada setengah-setengah tu yang telah buat macam age, dia dah letakkan dalam bentuk kategori dan saya dah letak. Okay, ada setengah-setengah tu yang saya tengok tak ada dia punya ni. Saya suruh you all letakkan age tu di mana responden perlu masukkan nilai. Okay, nilai numerik age dia berapa. Okay. Yang tu kita boleh convert jadi kategori juga menggunakan kaedah recode. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk lah macam mana. And then describe the sample profile. So the profile ni macam semalam kita buat lah. So this one is lebih kepada demographic. And then these are the some of the questions that we can be used for possible research objective. So what is the level of intention to use internet banking among respondents? Does intention to use internet banking vary by age, vary by gender, vary by income level? So these are all the possible research objective yang mana sepatutnya you all tak ada masalah sebab kita dah ada kat sini. Tapi ada juga yang bermasalah, dah bagi tak tahulah, mungkin sama ada baca ke tak baca. So this is the possible research objective. So kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan yang ni. And then saya akan tunjuk juga bagaimana kita nak selesaikan sebab ramai antara anda yang mempunyai research framework macam ni. So macam mana kita nak kaitkan benda-benda ni semua. Okay, this is the variable information yang mana kita akan gunakan sekejap lagi untuk kita create the new variable. Contohnya perceived usefulness, perceived ease of use and so on. So kita akan tengok yang tu lah sebab dia dah bagi dekat sini dengan data dia A1, A6 tu macam mana. Okay, so without further ado, let's just continue. Saya akan teruskan dengan, so this will be the data set. So this one adalah dia punya data set. So kalau tengok kat sini, this is the data set. Okay, so yang atas tu adalah dia punya variable. So dia ada ID and then dia ada variable A1, A2, A3, A4, A5, A6 ni. So kalau tengok balik kita punya yang PDF file tadi. So this is the A1, A2. So this one A1 ada A1 to A6 refer to perceived usefulness. So kita nak buat yang tu sekejap lagi. Okay. Alright. So this is the data set and then you have the
elements in the data set. So kita tak payah buat yang tu lah. So kita akan terus dengan kita punya SPSS. Okay. So kalau semua dah ready, kita akan teruskan dengan bagaimana kita, sekali lagi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak import data ni masuk ke dalam SPSS. So basically yang ni adalah daripada Excel data. Okay, tapi yang ni adalah dalam bentuk, saya akan tengok is it CSV ataupun ni. So XLS, dalam bentuk XLS. Okay. Sebelum kita pergi pada tu, ada sesiapa ada masalah tak dengan installation untuk SPSS? Tak ada. Tak ada, semua okey, semua boleh install Right. So kalau semua tak ada masalah dengan installation, so hopefully kalau you tengok nanti, you tengoklah macam ni. Okay, so kita akan buka kita punya SPSS. So saya akan buka saya punya SPSS. Okay, bila kita buka kita punya SPSS, kita nak tahu sama ada SPSS kita tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. One thing adalah dengan kita pergi dekat analyze ni, biasanya kalau kita install dengan betul, so all this information akan ada lah dekat bahagian analyze So dia tak ada lah, tinggal ada 2-3 je So dia akan ada semua ni. Okay, and then satu lagi dekat bawah ni dia akan tulis IBM SPSS Statistic Processor is ready dekat bawah ni. So dekat bahagian bawah. Okay, so yang tu adalah dia punya indikator yang kita punya SPSS dah aktif. Okay, so first of all kita akan call the dataset. So kita akan call the dataset untuk masuk ke dalam kita punya SPSS. So macam biasa, boleh klik dekat file and then open data. Okay, itu adalah satu cara. Ataupun boleh just klik dekat folder icon ni untuk open data document. So saya klik dekat folder icon ni untuk open data document. And then saya akan carikan saya punya data. So saya punya data berada dalam folder 20202 ni. So dalam folder ni kalau tengok kat sini tak ada lagi. Sebab apa? Sebab data saya dalam bentuk Excel. So you kena ubah pada dia punya file of types ni untuk cari Excel. So tukar pada Excel. So boleh ada. So data yang saya gunakan ni adalah data yang XLS ni. So ni data ni data contoh yang boleh diperolehi daripada website, course website dan juga informasi tadi So sama saja. So kita akan open this data set. So klik data and then klik open. Okay, so sekejap saya nak kena tutup dulu yang ni. Saya akan buka balik. Kalau tak boleh, saya kena save dulu sebab this one dalam. Right, so sekali itu buka Okay, so now you have this data set. So kat sini dia kata, so read variable name from the first row of data. Yes, variable kita ada dalam first row And then percentage value ni tak ada apa-apa. And then ignore hidden rows and columns. So tak payah So kalau ni pun kita boleh tick je lah. Right. So kalau tengok dekat dalam ni semua dah okay. Okay, dekat dalam kotak ni semua dah okay. So kita klik saja okay. Okay. So once you click OK, now your data is already in your SPSS. Cuma kat sini dalam bentuk nombor lah. So this is in the form of numbers. Okay, kita nak kena record balik lah. So macam tadi kita nak record. So yang ni dia tak ada dia punya age semua Mana ada tak age? Ada kot kat belakang Okay, so it is sini. So this one Okay, G8E kot saya rasa ni. Sekejap saya tengok balik dia punya data. Description. Dia sampai G saja. So tak ada untuk mana H dia. Section G. Okay, so dia ada section G. This is the information untuk H tadi semua kan. So kita nak kena tukar Right. Okay. So let's go through this one first.
Okay, kita akan record so saya akan tunjukkan macam nak record sekali lagi supaya you all boleh faham dengan jelas lah macam mana kita nak record. So first thing yang kita nak record kat sini adalah kita nak recordkan kita punya age so kita nak recordkan age group so G1 itu kategori 1 hingga 20 ni. So let me just you all boleh refer dekat you all punya ni so boleh tengok dekat data you all dia kalau katakan you all ada. Okay, let me just make it smaller so that saya boleh nampak semua Okay, hopefully semua boleh nampak lah Okay, kita nak recordkan G1 ni. So kita punya G1 into values, into categories So kat sini dia katakan, okay, kita recordkan kategori 1 adalah 20 ke 29 tahun. And then kita nakkan kategori 2 adalah 30 ke 39 So 30 ke 39. Okay, kategori 2 and then 3 ke 40 ke 49 dan sekali above 49 years. Okay, so kita nak record So kat sini macam saya katakan semalam untuk G1 ni kita nak recordkan dia. So yang ni adalah gender. So kalau kita tengok kat sini kita tak ada lagi dia punya label kat sini So kalau kita tengok kat sini so this one is basically G1 ni adalah gender So this one is supposed to be gender. Okay, this is gender. So kita nak tukarkan dalam kita nak recordkan dia. So we want to record the gender yang G1 ni daripada numeric kepada dalam bentuk numerical. So kita mungkin nak gunakan balik yang ni data ni. So kita akan record kepada variable yang baru. Okay, saya akan tukar dekat sini. You go to transform. So again dalam transform ni ada dua record. Satu record into same variable dan satu lagi record into different variable. Okay. Oleh kerana saya rasakan mungkin dia masa akan datang, saya nak guna balik yang data asal ni, jadi saya akan record ke dalam into different variable. Kalau you rasa di masa akan datang, you tak perlu dah data yang asal ni, you boleh record into same variable. Tapi, a good practice is that you record into different variable so that the actual variable tu masih lagi intact. So, kita akan record kepada different variable. So, saya pilih yang record into different variables. So bila kita pilih untuk record into different variable, so first thing yang kita kena dapatkan adalah variable mana yang kita nak record. So di sini saya nakkan variable yang G1 ni kan. So G1 ni adalah untuk age So saya masukkan ke sebelah kotak kanan. Okay. Sekarang ni dia tanya, okay, G1 ada anak panah ke kanan, tanda soal. Okay, ada anak panah ke kanan, ada tanda soal. And then apa maksudnya tu? Maksudnya situ adalah kita nak record kepada variable yang baru. So kita kena bagi nama untuk variable baru tersebut. Okey, kita kena letak dekat sini dia punya nama baru. So kat sini remember bila you nak namakan dia punya variable mestilah bermula dengan huruf. Tak boleh bermula dengan nombor, tak boleh bermula dengan special characters. Okey. So dia mesti bermula dengan huruf. And then tidak boleh ada space. So kalau you nak letak space, letak kat bahagian label. Okay, you boleh labelkan. Kalau nak panjang-panjang, boleh letak label. So ini yang ringkas saja. So kat sini mungkin saya just letakkan gender. Okay, ataupun saya letakkan gender huruf kecil pun tak apa. Sebab tadi saya dah label. So saya letak gender. And then you kena klik change ni. So kalau you tak klik change, dia takkan create variable tersebut. Okay, you kena klik change. Bila you tekan button change ni, dia akan baru dia tukar yang tanda soal tu kepada variable yang baru you create tadi. Okay. So next kita perlu pergi dekat old and new values. Okay, we go to old and new values. So pergi dekat old and new values. Okay, kat sinilah nanti kita akan codekan dia. Tadi kita ada new value, kita nakkan 1 kan. So kita nak new value kita 1. So 1 ni menggambarkan nilai antara 20 ke 29. So kita nak pilih yang mana? So kita boleh pilih yang range. Okay, so kita ambil range, kita letakkan daripada nilai 20 hingga 29. Okay, kita boleh ambil nilai tu So 20 hingga ke 29. And then this is the old new value. So kita letak balik sini nombor 1. So kita nak 20 ke 29, kita akan codekan sebagai nombor 1. So letak add dekat sini. Okay, ingat dia punya coding ni. So nanti sebab nanti dekat dalam variable view nanti kita kena
create dia punya value labels. And then kita teruskan dengan the second one, kita ada 30 ke 39. Okay, so letakkan nombor 2. And then tekan add, and then 40 hingga ke 49. And then tekan nombor 3, add, and all other values. Okay, maksudnya dari range value to highest. Okay, kita boleh gunakan yang ni pun boleh. Kita boleh letakkan daripada 49 ke atas So value to highest sebab dia nakkan above 49 kan. Okay, ataupun you boleh just letakkan all other values So boleh letakkan all other values So kat sini saya nak mudah, saya ambil all other values, ataupun you boleh gunakan kat sini So you letakkan 49 tapi dia akan overlap kat sini lah. Okay, kita tengok macam mana kalau kita letak kat sini dia jadi apa. Okay, let's try. Okay, kita letak kat sini 49, apa dia akan keluar. So dia akan kata 49 through highest. Okay, 49 through highest, tapi sebenarnya tak betul lah sebab dia dah overlap kat sini kan. Sebab kalau katakan 49 tu dah letak kat mana, sebab yang the third one ni pun dia katakan sampai 49. Kat sini pun 49 juga. So saya lebih suka gunakan, instead of using 49 through highest, saya gunakan all other values yang tidak ada dalam tu. Okay, so else to 4. Okay, provided that tak adalah nilai yang kurang daripada 20 So kita ni. Okay, so kita tahu daripada minimum. So basically sebelum kita buat yang ni, kita kena tahulah minimum kita berapa So kalau yang tu kita kena tengok dulu So yang ni dah okay, kita klik continue. And then kita klik OK. Okay, dah siap tu. Kita klik continue and then kita klik OK. Okay. So now kita perhatikan bahawa dekat sini kita dah ada variable baru iaitu gender. Okay, kita nakkan gender kan. Kita nak record tadi untuk gender. Okay, itu satu yang kita nak record. Ada benda lain tak yang kita record, so kita tak payah record yang lain lah. So kita buat dengan gender saja dulu Okay, yang lain tu follow the same step. Right? And then kita nak buat pula untuk yang the main item So the main item ni yang ni perceived usefulness, perceived if of use, perceived credibility and so on So kita nak dapatkan dia punya variable supaya kita boleh buat analisa kita So this is the variable yang kita nak create So perceived usefulness dengan all these things. So kalau tengok kat situ dia gunakan Likert scale. Yang mana Likert scale dia adalah range daripada 1 hingga 7. Start from strongly disagree until strongly agree. Okay, daripada strongly disagree until strongly agree. Okay. Right, so tapi tak perlulah kita nak buat itu. Sebab yang ni kita, unless kalau katakan you dah ada exactly apa kat sini kan. So tak perlu So kita bukan nak tengok dia punya frekuensi, kita nak gabungkan sekali Unless kalau katakan you nak dapatkan dia punya each of the category So you kena nyatakan lah. Tapi kat sini kita nak gabungkan dia So macam mana kita nak gabungkan dia jadi satu variable. Sebagai contoh kat sini, katakan yang the first perceived usefulness ni So kita punya first variable ni So kita ada satu saja kan. Okay, kita ada perceived usefulness PU ni sahaja. So kita nak create PU ni macam mana. Sedangkan PU ni adalah diwakili oleh 5 soalan. Mana dia? Sorry, ada 6 soalan yang mewakili PU. So kat sini kita nak create variable yang baru yang dinamakan PU, perceived usefulness. So macam mana kita nak buat? Okay, so let's see how we can do that. Okay, before we go for that one, saya just nak tunjukkan. Tadi kita dah create kita punya gender. So kita nak kena letakkan label balik So kita kena letakkan balik label untuk gender ni. Okay, kita letakkan balik label untuk gender ni. 1 tadi bermakna apa, 2 bermakna apa dan seterusnya. So kita pergi dekat values. Okay, we go to the values here for gender. And then under values kat sini kita ada triple dot kat tepi tu. Boleh kita klik dekat bahagian values ni yang dan ni dia akan keluar triple dot. Kita klik on the triple dot. And then kita boleh labelkan dia balik Kita baru labelkan dia balik. Contohnya tadi 1 adalah mewakili 20 to
29, right? So click add. And then 2 mewakili 30 to 39. And add. And 3 mewakili 40 to 49. And then add. And finally 4 mewakili 49 and above. Ataupun above 49 So kita just start above 49 Senang sikit So above 49. Kenapa saya gunakan above 49? Sebab kalau kita guna 49 and above, macam tak betul lah. Sebab apa? Sebab dia akan overlap dengan grup yang ketiga. Sebab dalam grup yang ketiga ada juga 39. So that means kalau orang tu umur 39 nak letak kat mana? Kan? So adakah 49 nak letak kat mana? So nak letak dekat grup 3 ke ataupun grup 4? Sebab tu kita gunakan above 49 maksudnya tak termasuk nilai 49. Okay. So anything yang above 49 terus masuk kepada nombor 4. Kategori yang keempat. Okay, klik add. Okay, so once kita dah siap yang ni, kita boleh klik OK. So that means right now kita dah ada dalam kita punya value labels, dia punya label untuk setiap value yang kita code tadi. So kalau tengok balik dekat sini, macam mana nak tengok. So this one kita ada dia punya gender kan. So gender kategori So kita boleh klik yang the toggle item value labels ni, button ni. So kita boleh togglekan dengan dia punya pasal tak keluar. Okay. Dah G1 pula dah silap. Okay, bukan G1 dekat bawah ni. Aduh lah. This is supposed to be gender Sorry. Atas tu So dekat bawah ni. Ini saya buang yang ni dulu. So this one saya nak copy Copy masuk dekat sini So yang ni saya nak buang balik. Silap pula tadi. So remove. Silap location Okay. Okay. So bila tengok dekat sini. So bila klik toggle ni dia akan keluarlah dia punya kategori nampak So 40 to 49 and so on Okay, yang ni ada silap sikit. Saya tetap betul sikit kat situ. Saya nak ubah sikit. Nak betulkan sikit. 40 to 49 ada space Alright. So change. Klik OK. Alright. Okay, itu yang kita dah record So sekarang ni kita nak create a new variables yang tadi kita nak create tadi adalah new variables. Katakan the first one kita nak create adalah perceived usefulness. So PU So PU ni adalah perceived usefulness yang diwakili oleh items daripada soalan A1 sampailah soalan A6. Dan kaedah yang kita nak gunakan kat sini adalah kita nak gunakan kaedah mean score. Kita gunakan kaedah mean score. You ada dua method yang you boleh guna. Satu menggunakan sum method score. So sum method score adalah kita campur semua 6 respon daripada semua respon daripada 6 soalan tadi. Itu kalau katakan kita gunakan sum method score. Dia panggil sebagai sum method score. Sum And then yang kedua adalah dengan menggunakan mean score. So mean score dia maksudnya adalah kita ambil average bagi 6 item tersebut. Katakan orang yang pertama tu dia jawab soalan pertama 3, lepas tu jawab 4, soalan kedua soalan 3 dapat 3 juga dan sebagainya. Ini kita averagekan, masukkan dalam satu nilai. So macam mana kita nak lakukan? So di sini kalau katakan you ada macam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ada 7 data 7 data tapi sebenarnya ada 6 je lah. So kita sampai F je kan. So kita kena create 6 kali lah. Kita kena buat 6 kali. So macam mana nak buat benda tu, macam mana kita nak create. So kita pergi balik kat kita punya SPSS. Kita nak gabungkan A1 sampai A6 ni sebagai satu pun boleh ubah yang dipanggil sebagai PU, perceived usefulness. Kita nak gabungkan jadi satu So apa yang perlu kita buat adalah kita pergi dekat transform.
Okay, under transform tab ni ada satu function yang dipanggil sebagai compute variables. Okay, the first one Okay, in the first one kita ada function compute variables. So pilih yang compute variables ni. So kita pilih yang compute variable and then kita bagi nama. Okay, kita nak namakan kita punya variable yang baru ni. So kalau tadi kita ada perceived usefulness. So kita guna short forms ya. So remember kalau target variable ni macam variable name tu seeloknya kita gunakan short form je lah supaya tak serabut sangat kita punya data file ni. So tak adalah panjang-panjang. So kalau nak yang panjang kita letak dekat bahagian label. Contohnya kat sini. Okay, saya boleh terus buat kat sini ataupun saya boleh buat label tu kemudian So tapi saya buat tunjuk kat sini So kita letakkan PU, perceived usefulness. And then saya nak labelkan the actual makna ni. So saya tak nak takut nanti terlupakan PU ni apa dia. So apa dia PU kan. So kita boleh letak dekat sini type and label. So kita boleh pilih type and label ni. So kita boleh letakkan label dia. So kita boleh namakan kat sini. This one is perceived usefulness. Okay, so click continue. So kita dah labelkan dia. Okay, next kita pergi dekat numeric expression. So the numeric expression ni adalah expression, mathematical expression yang kita nak lakukan, operasi matematik yang kita nak lakukan terhadap data yang sedia ada. Okay, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak gunakan mean score tadi kan. Maknanya kita ada untuk A1 sampailah ke A6 ni, kita nak kira dia punya average. Okay. So kalau you tak ingat dia punya function macam mana nak tulis, you boleh pergi dekat function group di sini. So kat sini ada option. So kita nakkan tadi mean kan, average. Average adalah bawah statistik. So you tengok dekat statistical. Under statistical ada mean. So you boleh pilih mean. So ada dua, satu mean, satu sum. So kalau mean adalah yang mean score punya teknik. Kalau sum ni yang summated score punya teknik. So kita nak ambil yang mean score. So you click on this mean score. So dia bagilah dia punya description apa yang kita perlu buat. So maksudnya kat sini mean numeric expression, comma numeric expression. So kalau kita ada banyak kat sini, so kita akan type mean and then numeric expression dia apa? A1, A2, A3, A4, A5, A6. So dapatlah dia punya nilai mean. Okay. So untuk ni you boleh type the rows MEAN ataupun boleh gunakan arrow yang atas ni. Okay, ada arrow dekat sini, ada button arrow untuk bawakan dia ke atas. Okay, kalau you klik ni pun dia akan naik ke atas macam tu. Okay, boleh juga. Ataupun you double click aja dekat dia punya mean score ni, dekat sini ni, mean ni, you double click, dia akan keluar juga dekat atas. And then dia ada tanda soal, koma, tanda soal. Maksudnya, untuk dapatkan nilai mean, sekurang-kurangnya kena ada 2 items. Okay, baru boleh dapat nilai mean kan. Kita nak kira purata. Kalau satu item, macam mana nak kira purata kan? So, kita perlu sekurang-kurangnya 2 item. Bukannya kena 2 je. So, boleh lebih lah. Tapi sekurang-kurangnya 2. So, macam mana kita nak buat? So, kita boleh saya padamkan dulu yang tengah-tengah ni. Okay, you boleh pilih yang ni. Okay, katakan yang pertama and then you boleh masukkan ke sebelah kanan. Okay, gunakan arrow ni ataupun you boleh drag. Okay, drag pun boleh. So, yang pertama saya tunjuk menggunakan arrow. So, masukkan sebelah kanan, kita tekan comma. And then kita ambil pula yang kedua. And then kita boleh drag masuk dekat yang kedua. Okay, yang ni kalau kita nak situ lah. Okay, kita boleh drag. Okay. Cara yang ketiga adalah kita double click sahaja. So, kita double click sahaja. Okay, so comma, double click, comma, double click, comma, double click. Okay, dah selesai A1 sampai A6. Okay, nanti sekejap lagi saya tunjukkan lagi satu teknik. Kalau katakan item yang you nak gabungkan tu dalam turutan so tidak ada gap so you ada satu lagi teknik yang lebih mudah yang you boleh simplifikan dia punya operasi Okay, so dah dapat yang ni. So apa perlu buat? Tekan sajalah button OK. So you tekan button OK. Okay.
Okay, boleh tekan button OK. Okay, kalau katakan dia keluar ini dipanggil sebagai output viewer. So this one is actually the output viewer. Okay, this is the output viewer. So apa yang perlu you buat adalah you kalau nak pergi dekat data balik, you boleh pilih dekat sini, boleh pergi dekat data file balik, dekat bawah ni ada. Ataupun dekat atas ni ada satu tab yang ada gambar star. So gambar star ni dekat situ go to data. So you boleh klik yang ni go to data balik. Okay, kalau you nak pergi kepada data balik ataupun tak nak pergi pun tak apa sebab transform ni boleh juga dibuat kat sini. Cuma you kena tahulah apa mana yang you nak. Okay, you boleh klik. So tak pergi situ pun tak apa. So kita buat pula yang untuk yang kedua. Untuk kedua adalah perceive ease of use. Okay, B1 sampai B5. Okay, kita nak buat yang tu pula. Kita tengok satu lagi. So kita pergi sekali lagi. Okay, kalau katakan you nak repeat balik proses yang kita buat tadi, kalau you pergi dekat sini ada satu button ataupun satu tab yang button yang dipanggil sebagai, dia nyatakan kat sini adalah recall recently used dialog. So you boleh recall balik apa yang you buat seperti tadi kan. So tak perlulah you nak pergi transform ke mana So tak perlu ingat. So you boleh klik yang ni and then ambil balik compute variables. So dia akan dapat balik yang ni So kat sini kalau katakan you nak reset, you just reset semula lah. Okay. So again, namakan variable anda PEAU. So perceive ease of use. PEOU. Okay, perceive ease of use. So saya nak labelkan dia. Again, saya nak labelkan dia kat sini. Ini saya katakan perceive ease of use. Okay, and then continue. Okay, kat sini saya nak ambil mean tadi kan. So kita boleh dapatkan dia punya mean macam tadi, boleh pergi dekat statistical and then type mean. Okay, ataupun kalau you ingat, you just type sajalah. So mean, M-E-A-N. And then buka kurungan. So you nakkan B1 hingga B5. So kat sini B1 dengan B5 ni dia berturutan kan. B1, B2, B3, B4, B5. So instead of macam kita buat tadi, kita masukkan B1, B2, B3, kalau dalam bentuk ni dia berturutan, you boleh gunakan short form. So you ambil saja yang the first data, the first item yang you nak, double click, you masukkan dekat sini, and then tekan space, type 2, TO, huruf besar. Okay, type 2, TO, and then klik yang last sekali. Okay, last sekali adalah B5. So kita ambil yang B5, double click and then tutup kurungan. Okay, so maknanya kat sini, dia kata min B1 to B5, dalam kurungan ni B1 to B5, maksudnya dia akan ambil daripada B1 sampai B5. Dan hati-hati, teknik ni hanya boleh digunakan kalau dalam senarai item tersebut, dia tak ada gap. So maknanya dia berterusan lah B1, B2, B3, B4, B5. Tak ada tengah-tengah tu tiba-tiba ada A4 lah. Tak ada. Okay, so dia kena berturutan. Okay. So dia akan ambil terus kat sini lah. So dah okay yang tu, just klik OK. Okay. So kita boleh tengok balik data kita, apa yang berlaku. So klik go to data. And then kalau boleh tengok dekat sebelah kanan ni, dekat bawah ni, kat data kita, dia dah create variable baru kan. So dia ada dua variable baru kat sini, PU dengan PEOU. Okay. PU dengan PEOU. Nampak tak? So PU is perceived usefulness and then PEOU adalah perceived ease of use. Okay. So kita buat yang dua. So yang tu untuk you all punya, you all akan buat untuk semualah. Okay. Semua variable yang wujud. Okay, sekarang ni kita nak tengok bagaimana kita nak buat analisa. Okay, bagaimana kita nak buat analisa. Kita tengok analisa apa yang perlu kita lakukan. Okay, contohnya saya buat sini. Okay, this is your framework. So, contohnya ni framework you. Okay, you ada anak panah daripada kiri ke kanan. So, contohnya yang pertama adalah you nak tengok. Okay, katakan objektif yang pertama. Yang ni kita jangan tengok lagi. Katakan objektif yang pertama. Anda nakkan, okay, sebab yang ni dari intention so anda nakkan satu, katakan perceive usefulness ni, you nak tengok
ada tak perbezaan perceived usefulness ni dengan gender kategori? Ada berbeza ke tak dengan gender kategori? Okay. So persoalannya ada kat soalan rasanya atas tu ada soalan dia ikut maksudnya. Kejap Okay, contohnya kat sini. So, does intention to use internet banking vary by age? Okay, intention to use internet banking vary by age. So, contohnya kat sini. Tapi kita ubah sikit. Kita katakan, do perceive usefulness vary by age category. Okay. So, kita tengok adakah dia berbeza dengan age category. Oh, sorry, yang ni bukan gender So, yang ni adalah saya tersilap bukan gender This one supposed to be, this is not gender, so tersilap sikit kat situ. This is age group. Alahai. This is not gender. So this is age. Saya ubah sikit So this is age underscore group. Okay, this ni adalah age group Silap pula ni Okay, this is age group. You all pun ikut je Tak nak tanya. Okay, ada yang tanya. Follow ke tak ni? Ada semua ada Boleh follow Boleh, Sir. Boleh, Sir. Alright. Kan tak ada follow Sebab saya buat silap pun tak tegur saya Okay. Alright. So age group So sekarang ni kita nak tengok. Okay. Ada tak perbezaan perceived usefulness di kalangan age group? Okay. Yang tu kalau kita tengok tadi kita punya age group tadi ada 4 group kan. So kita ada 4 group So kalau 4 group boleh tak kita gunakan t-test? Tak boleh kan? Sebab t-test hanya boleh digunakan untuk group maksimum pun 2 saja. Hanya boleh compare 2 group. Nak tengok difference in perceived usefulness level between gender boleh. Sebab gender hanya ada 2 group saja, male or female. Tapi untuk age group ni kita tak boleh tengok menggunakan t-test. Sebab apa? Sebab age group kita ada 4. Okay, ada 4 kategori. So lebih daripada 2. So kalau ada 4 kategori lebih daripada 2, maknanya kalau kita nak tengok perceived usefulness level differences among age group, so kita kena gunakan ANOVA. Okay, kita kena gunakan ANOVA. How to run the ANOVA? Okay, kita pergi dekat analyze and then kita ambil compare means. So under compare means dia ada beberapa dekat sini. Dia ada compare means, one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test dengan one way ANOVA. Okay, tapi saya nak tengok dulu. Saya nak compare means saja dulu secara deskriptif. Okay, secara deskriptif. So, dia nak tengok dia punya, nak explore data tu macam mana. In term of perceived usefulness level among age group, what are the mean score? So, kita boleh tengok dengan menggunakan means ni dulu So, kita just nak compare means. Right? Kita boleh tengoklah which age group will have a higher perceived usefulness level and which group has a lower perceived usefulness level. Okay, kita boleh tengok kat sini So, kita ambil dulu yang compare means dengan means ni So, dependent list kita akan letak kita punya perceived usefulness punya data tadi So, kita boleh buat untuk dua-dua pun boleh tapi kita nakkan yang satu so, kita buat satu-satu lah. Senang nak tengok kan. And then dia punya independent variable ni kita ambil age group. Okay, kita ambil age group. And then under option, kita just nakkan mean number of cases dengan standard deviation saja. Okay, 3 benda ni saja yang kita nak compare. Okay, kita boleh juga dapatkan statistic for first layer, ANOVA table, and ETA ataupun test of for linearity. So, yang ni yang advance sikit lah. So, kalau test for linearity So, this one yang advance yang tak ada dalam syllabus kita tapi katakan you nak buat, boleh kita tengok je dia punya report macam ni. So, kalau katakan nak ambil yang ni, kita boleh ambil juga ANOVA dan juga test for linearity. Okay. And then click continue and then start to the upper and then click OK.
Okay, so this is what you have. Alright. So in this case, kalau you perhatikan dekat sini, so kita ada dia punya uh, okay, dia punya, kita nak tengok yang ni lah. So basically ini yang kita nak lihat. Okay, bila you buat dalam you all punya report, so bila report anda, okay, saya hanya terima report anda biarlah font tu consistent. So consistent it means that janganlah ada dalam you all punya report tu font-font yang berbeza bentuk. Okay, ada yang gunakan Calibri, ada yang gunakan Cambria, ada yang guna Times New Roman throughout the report. Tak boleh. So jangan campur adukkan fonts. So fonts yang kita boleh gunakan dalam kita punya report, saya hanya terima sama ada you gunakan Arial. So Arial sama ada menggunakan 12 point ataupun 11 point Arial. Dan yang kedua adalah Times New Roman. Dua ni saja. So Times New Roman point 12 point. Ingat So kalau katakan untuk Arial, you boleh gunakan sama ada 12 ataupun 11. Tapi kalau untuk Times New Roman, hanya gunakan yang 12 sahaja. Sebab kalau you gunakan 11, dia jadi kecil sangat. Okay, you gunakan yang 12 point untuk Times New Roman. Okay. Bagaimana kita nak ubah kita punya report ni supaya follow the same font format dalam you all punya report So kat sini sebab dia punya font format nampak kecil kan. So apa yang perlu you buat adalah you boleh, kalau sebelum you transfer this information into your reports, so you boleh edit dulu kat sini. So kita boleh double click kat sini, kata to activate kita kena double click so kita double click. Okay, dia akan activate. So yang ni dia dah activate lah. Nampak So first of all, kita nak tukarkan dia punya report ni. Kita nak tukarkan dia punya kat sini dia ada formatting toolbar dia. So kita boleh tukarkan untuk yang the first one ni, kita boleh tukarkan ke dalam bentuk Arial contohnya. Kita nakkan dia Arial. Okay, so dia tukar Arial. And then kita nakkan yang ni size 10 tukar jadi 12. So dia jadi besar. Okay. Same thing with this one. Okay, say variables ni. So kita nak tukar pun boleh juga. Okay, variable ni kita tukar. Again, kita boleh ambil this one. Ambil Arial and then tukarkan jadi 12 point. Okay. Yang lain-lain ni, okay, kita boleh buat sekaligus. Okay, kita tekan terus semua. Same thing, kita pergi dekat sini, kita akan ambil dia punya font yang kita nak and then kita boleh klik dia punya size. Okay, kita tak keluar pula Kita keluar ni, sekejap saya buat sekali lagi Okay, kita ambil balik Arial. Ini kita ambil 12. Okay, dia dah dapat ni. Okay, so this one dah dalam bentuk kita punya. So kalau katakan you nak edit lagi, so you boleh still edit lagi. So double click. So katakan saya nak tukarkan ni age group So kita nak letakkan age group dia. Okay, kita tak nakkan dia punya age group So kita just nak letakkan age group saja Kita tak nak dia punya variable tu. And then, so yang ni kalau katakan you nak panjangkan, tak nak bagi dia besar, so you boleh lah nak panjangkan Katakan you nak buat dalam bentuk satu. Okay, so boleh ni Okay. And then this one pun katakan nak besarkan sikit. Okay. This one pun sama juga, katakan nak besarkan sikit, you boleh besarkan lah. Okay. And then mungkin yang ni semua you nakkan dia center. So boleh pilih balik, you nak centerkan dia. So this one is already centered. Okay. So once you dah rasa okay dengan you punya ni, so bolehlah you buat dia punya, boleh copy So you boleh start copy. So kalau nak copy, you tekan aja belah kanan
right click your mouse and then dekat sini ada copy as. So you boleh pilih image So kalau you pilih plain text, nanti you masukkan dalam your report, you kena adjust balik dia punya text, dia punya column semua takut dia lari. Okay. So sebaiknya kalau dah edit dekat sini, you boleh just tekankan copy and then click image. You boleh click image, masuk dekat you punya Google document and then you just click paste image. Okay. Kalau you paste saja dia tak keluar kat Google document, you kena paste image baru dia akan keluar. Okay. So this is basically the items yang you nakkan. Contohnya kalau katakan you nak all the things up here to be bold pun boleh juga So you just double click and then you boleh click lah this part. Okay, you nakkan dia bold. So yang ni pun you nakkan dia bold contohnya. So this one title kan, so you nak bold. So boleh boldkan dia. Okay. So let's see what does this data tells you. Okay, apa yang data ni katakan So kalau you perhatikan kat sini, this is the mean score for perceived usefulness based on age group. So the mean score for perceived usefulness for group 20 to 29 is 4.88. Meanwhile, you can see for 30 to 39 is 5.2 and so on, right? So you can see that the age group 30 to 39 years old have the highest perceived usefulness level. Okay, highest level of perceived usefulness. Okay, and the lowest is the age group above 49. So you boleh katakan itu, so you boleh comment. Okay, you boleh comment. So kalau katakan you nak, you takut you lupa kan, so, macam mana apa benda komen-komen yang you nak nyatakan kat sini. So kat sini you boleh tambah kalau katakan you nak tambahkan dia punya teks contohnya. So katakan kat sini you nak tambah So boleh tambah kat sini tak? Katakan you nak tambah komen Okay. And then satu lagi, sekejap nak tambah komen kat mana tambah. Insert. Okay, you nak insert. Okay, kat sini dia ada insert. Okay, under insert, you ada insert new heading, new title page, new text. Okay, new text So katakan you nak insert new text. Okay, dia akan masukkan new text dekat bawah ni. So you bolehlah buat you punya penerangan. Contohnya kat sini. Okay, contohnya kat sini you katakan okay, table 1. Okay, kat sini saya nak gunakan dia. So, jadi kita ubah ni sebagai Arial So, you boleh buat editing dekat sini and then copy masuk dalam you all punya report ataupun boleh buat editing dekat you all punya report lah So, 12 je. 12 je. Nanti kita ubah Ini bagi nak besar sikit. Okay. So you can see that table 1 present a summary of mean score for perceived usefulness levels among different age group or age category. Okay. Based on the result obtained, those in age group between those in age group okay, those in age group 30 to 39 years old has the highest
perceived usefulness level. Okay. Meanwhile, on the and then dia boleh tambah lah. So meanwhile, on the other hand ataupun on the other hand, those who age group is above 49 years old as the lowest. It has the lowest, okay, lowest perceived usefulness among the four age category. Okay, so you boleh letakkan dia punya ni kat sini lah. Okay, so you boleh letak terus dekat dalam your punya report, dia punya penerangan. So nanti you just copy paste masuk dalam your punya report. Okay, boleh Right. So that is the situation. Okay, so you boleh. So kalau you perhatikan kat sini, based on this age group report, you boleh dapatilah dia punya perbezaan. Terdapat, you nampak macam ada perbezaan. So sekarang ni you nak test betul tak terdapatnya perbezaan antara keduanya. So kalau daripada sini, daripada ANOVA table ni pun you dah boleh nampak dia punya jawapan. So kalau kita run ANOVA, pakai sini dia dah bagi ANOVA sekali Okay, and then dia ada measures of association, the ETA squared dengan ETA. So yang ni kita tak adalah nak tengok So kita takkan tengok benda ni lah sebab this one is untuk advance sikit kan. So tak ada dalam syllabus you all. Tapi kalau nak report juga, it's up to you lah. Pandai-pandai lah cari dia punya maklumat Yang penting untuk kita adalah yang dalam ANOVA ni. So yang ni dalam ANOVA table ni, dia adalah yang detail one So di mana kalau yang biasa kita tengok ANOVA, yang biasa kita jalan one way ANOVA, kita hanya ada between group dengan within group saja. Tapi yang ni between group ni, dia pecahkan pada linearity dengan deviation from linearity. So they check on more, they check on the assumption of linearity. Okay, so kita tak nak tengok yang tu lah. Okay, so macam ni kita nak run ANOVA. So macam biasa, kita pergi dekat analyze, kita akan dapat report yang sama juga Okay, compare means, so right now kita nak gunakan ANOVA. So kita nak ambil ANOVA result sebab apa? Sebab kita nak compare satu variable berdasarkan atau based on another variable that have more than 2 categories. Okay, kat sini age group ada lebih daripada 4. Ada lebih daripada 2 kategori. So kita ambil one way ANOVA. And then ambil balik kita punya data tadi, PU sebagai dependent list. And then kita nakkan factor kita apa? Factor kita adalah age group. So kita ambil age group. Okay. So kat sini kita boleh tengoklah contrast. Okay, yang ni tak payah apa-apa. Okay. Post hoc ni kita boleh ambil LSD. Okay, kita ambil LSD saja dulu Walaupun benda ni tidak ada dalam syllabus So this part tak ada dalam syllabus, tapi it is best practice untuk you tahu penggunaan dia dan you gunakan dalam your punya report kalau katakan you kena buat ANOVA analysis. Okay. So kita ambil equivariance assume. Okay, kita assume equivariance. Sekarang ni kalau assume equivariance not assume. Okay, yang tu kena ada test lah. So kalau ni kita gunakan dia lah yang the equivariance assume So kita ambil yang ni. Okay. So kalau kita nak yang ni pun boleh juga. Kita boleh ambil yang Danet ni. So kita ambil Danet C Kita ambil Danet C So just nak tengok dia punya report macam mana And then click continue. And then kita akan ambil pada option. So kat sini kita boleh tengok lah dia punya descriptive, dia punya fixed and random effect tak perlu. Kita boleh tengok yang homogeneity of variance test. So yang ni yang tadi equivariance assume or not assumes. And then kita boleh juga dapatkan dia punya mean plot kalau katakan kita nak So kita klik continue and then kita klik OK.
Okay, these are the report that you have. First, dia bagi dia punya descriptive. So, kalau tadi kita tak perlu buat yang tadi main score tu pun boleh juga. So, kita boleh terus gunakan kita punya ANOVA. Under ANOVA itself, kita dah boleh dapatkan dia punya mean dengan dia punya standard deviation. So, di sini kita boleh tahulah dia punya level kan. So, maknanya kita ada dua cara. So, satu dengan kita dapatkan dia punya mean score dulu. Compare mean score untuk tengok dia punya level yang mana satu lebih tinggi. And then satu lagi kita boleh gunakan terus kepada ANOVA untuk dapatkan dia punya mean score. Cuma kita kena tahu dekat mana yang kita nak tick. Maklumat apa yang kita nak keluarkan. Okay, the first maklumat yang kita keluarkan tadi adalah dia punya descriptive. So kat sini dia ada dia punya mean level semua. And then kita ada the second one is test for homogeneity of variances. So yang ni nak test sama ada adakah kita punya variance equal. Okay, is equal variance assume or equal variance not assume. So kat sini kalau diperhatikan dia gunakan Levin test. So Levin test ni sama macam kita gunakan Levin test yang dalam t-test tu. So maknanya kalau katakan dia melebihi 0.05 maknanya equal variance assume. Okay, kalau dia kurang daripada 0.05 kita reject the null hypothesis di mana null hypothesisnya adalah equal variance assume. So that means kalau kita reject null hypothesis maka equal variance not assume. So in this situation bila kita tengok dekat sini dia punya significant value dia untuk equal variance assume ni, so kita perhatikan bahawa nilai signifikannya adalah kurang lebih besar daripada 0.05. So ketiga-tiga dia based on mean pun lebih besar dari 0.05, based on median pun sama, based on median with adjusted degree of freedom pun sama, based on trim mean pun sama. Keempat-empat maklumat ini memberikan kita significant value yang melebihi 0.05. Bermakna kita gagal untuk menolak hipotesis nol yang mana hipotesis nol adalah equal variance assume. So in this case kita boleh katakan assumption untuk equal variance assume tu dipenuhi. Okay. So barulah kita pergi kepada kita punya ANOVA. So dalam bentuk ANOVA di sini kita perhatikan bahawa dalam ANOVA menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah kurang daripada 0.05. So apa maksudnya tu? So maksudnya adalah apabila kita punya nilai signifikan kurang daripada 0.05 dalam kita punya ANOVA table, bermakna terdapatnya perbezaan perceived usefulness level bagi di kalangan grup among the groups. Okay, maksudnya ada beza. Kalau yang significant value ni lebih besar dari 0.05, maka tiada beza antara groups, antara kategori. So yang ni kurang daripada 0.05, maka kita boleh simpulkan bahawa terdapatnya perbezaan perceived usefulness level among the four groups. Okay. So bila dah tengok kat sini ada perbezaan, barulah you boleh pergi dekat yang post hoc test ni. Okay. Mana satu yang kita nak baca? Okay, tadi kita dah tengok dekat atas ni, Levin test kita adalah not significant. Maknanya, this one is equal variance assume. Okay, this one is equal variance assume. So, maknanya kat sini, kalau saya nak tambahkan ayat dekat sini, saya boleh tambahlah kat sini. So, saya tambah let me just insert an information over here. So kita nak insert new text katakan. Okay, kita masukkan new text. Okay, saya just terangkan kat sini. Saya akan kata okay, base. Okay, kita nak bagi besar, bagi nampak Okay, base. Nampak nampaklah pula. Besarkan lagi dah. Okay. So based on the test, Levin test of homogeneity of variance, test of homogeneity of variance,
the significant value is above the alpha value of 0.05 as equal variances assumed. Okay, so that is how you just say that. Okay, kita based on that one, kita kata equal variance assume. So bila kita tengok equal variance assume, okay, yang LSD ni adalah untuk kita test. Tadi kita kata ada perbezaan kan? Okay, kita kata ada perbezaan antara group tadi, perceived usefulness levels among the groups. Tapi grup mana yang berbeza kita kena tahu daripada post hoc test. So yang mana kita nak baca? So kita ada dua tadi kan. Satu kita pilih untuk equal variance assume, satu lagi kita pilih untuk equal variance not assume. Daripada Levin test tadi kita dapati bahawa equal variance assume. So that means kita tengok dekat yang LSD. Sebab yang Danet C ni adalah untuk equal variance not assume. So kita ambil yang atas ni. So LSD ni. So kita boleh pilih mana-mana satu. So biasanya kita ambil satu ni pun dah cukup. So kita boleh nampak dah dia punya perbezaan. So kalau kita nak tengok salah satu pun boleh. Okay, contohnya untuk age group 20 ke 29. Okay, ada tak dia berbeza? So nak tengok berbeza ataupun tidak, apa yang perlu kita buat adalah kita tengok dekat yang mean difference IG ni, tengok yang ada star ni. So the mean difference is significant at 0.05. So ada star kan? So kat bawah tu ada tulis mean significant is 0.05. So dia ada star dekat bawah ni. So yang ada star kat sini untuk yang the first group ni 20 to 29. Okay, saya besarkan so macam tak nampak lah you all So let me make it bigger for this part. Okay, saya besarkan dia punya tulisan, jadikan. Okay, nampak Okay, boleh nampak kan? Okay, so contohnya kita ambil yang first ni. So yang first ni kita 20 ke 29. So tak nampak, dia ada star dia. So ada star kat sini. So 20 ke 29 ni kita ada kita compare dengan group 30 ke 39. Okay, so in this case we are comparing with a group of 30 to 39. Okay, the first one kita compare 20 ke 29 dengan 30 ke 39. And then the mean difference is negative 0.31250. Is it significant or not? Tak ada star. So, tidak significant. Maknanya, perceived usefulness level untuk group 20 ke 29 dengan group 30 ke 39 tahun tidak ada perbezaan. Tetapi apabila kita comparekan perceived usefulness level untuk age group 20 to 29 with the age group 40 to 49, there exists a difference. Nampak ni, ada star. Okay, the mean difference is significant at 0.05. So, dia keluar kat situ. Similarly, if we compare the age group of 20 to 29 with the above 49 years old, you can also see that the mean difference is significant. So, that means the age group 20 to 29 perceived usefulness level differ with the age group 40 and 49 and above 49, but do not differ with the age group 30 to 39. Okay, sama juga dengan ke 39 ni, saya boleh baca dengan kaedah yang sama. Okay, perhatikan untuk 29 tak ada beza, tapi dengan 40, 49 ada beza. Ini kalau tengok yang 40, 49 ni dengan mana dia berbeza? Dia berbeza hanya dengan 30 ke 39 dan 20 ke 29. Sama je. Okay. So this is how you read the post hoc table. Okay. So this complete the analysis untuk you punya ANOVA. And then dia bagi juga dia punya mean plot. So boleh tengoklah mean plot mana yang lebih tinggi. So age group kalau tengok kat sini, so dari sini dengan jelas you boleh nampak, okay, those with age group 30 to 39 has the highest perceived usefulness level
and the lowest perceived usefulness level is for the age group above 49 years old. Okay, dapat So itu adalah untuk ANOVA. Okay, kita nak compare one of the items dengan dia punya demographic profile. Okay, yang kedua kita nak tengok adalah yang second one ni. So saya nak tengok yang this one saya nak tunjukkan. Contohnya kat sini kita nak tengok ada tak perkaitan antara perceived usefulness dengan perceived of use. Okay, kita nak tengok ada tak korelasi. Contohnya tetapi yang ni kita tengok intention kan, tapi kita tengok itulah. So do perceived usefulness has a significant relationship or correlation with perceived ease of use. So macam mana kita nak buat? So katakan kita ada dua ni kan, kita nak tengok ada tak dia berkait. Adakah perceived usefulness dengan perceived ease of use ada kaitan ataupun tidak. So kat sini kita nak run correlation. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak run correlation between perceived usefulness dengan perceived ease of use. Okay. So to run correlation between these two items, kita pergi dekat analyze and then kita pergi dekat correlate and pilih bivariate. Okay, kita pilih bivariate. Right. So under bivariate ni kita ambil, okay, kat sini saya ada dua sajalah. Kalau katakan you nak buat correlation yang lain-lain pun boleh kan. Kalau ada lebih daripada macam you all punya, ada 3 item contohnya you nak correlate kan. Okay, nak tengok yang mana yang berkait, yang signifikan. So you boleh masukkan semua. Yang ni kita ada dua saja, saya masukkan dua sajalah. Okay, so saya masukkan dua ni. Okay, kita assume that they are normally distributed. Alright. And then kita pilih Pearson ya, sebab itu yang kita belajar kan. Kita tak belajar Spearman, kita tak belajar Kendall-Stau. Kita nak pilih Pearson. And then ada kat sini, ada test of significant two tail or one tail. Okay. So kalau two tail ni maksudnya kita katakan, okay, PU has a significant relationship with PEOU. So dia tidak ada direction. Okay. Kalau kita pilih one tail, contohnya kalau kita punya objektif mengatakan bahawa there exists a positive relationship between PU and PEOU. So kita gunakan yang one tail sebab dia dah ada direction. Okay. So contohnya kat sini kita just nak tengokkan sama ada perbezaan ataupun tidak sahaja, ada perkaitan ataupun tidak sahaja. So kita ambil yang two tail. And then the flag significant correlation, kalau dia significant dia akan letak star. Kalau dia tak signifikan, dia tak letak star. Okay. So kalau kita tak letak yang ni, dia tak letak lah. Kalau signifikan, dia tak ada star. Okay. Kita kena tentukan sendiri. So kalau kita tekan yang ni, dia akan bagi indikator yang mana signifikan, yang mana tak signifikan. Okay. Itu lebih mudah kan. Dan option ni tak ada apa-apa. Means and ratio semua tak ada apa. Just take it as is. So kat sini, kita boleh just klik OK. Dan kita akan dapat kita punya correlation value. So let me make it bigger in terms of the output. So saya besarkan jadikan 18. Okay, so boleh nampak So how to read this? Okay, macam mana kita nak baca this correlation value? So kita hanya perlu ambil salah satu dia sama ada yang bawah ataupun yang atas So ambil salah satu lah. So in this case kita nak tengok, okay, let's say kita ambil yang salah satu ni, kita ambil, okay, let me just make it bagi besar sikit Ini pun saya nak besarkan supaya kita boleh buat dengan lebih jelas. Okay. So macam mana baca? So kita boleh baca ni. So pertama kita tengok Pearson usefulness dengan Pearson correlation. So kita nak tengok, okay, this one is PU dengan PEOU. Okay, apa dia punya perkaitan? Ada perkaitan yang signifikan ataupun tidak. So nak tahu dia punya perkaitan tu signifikan ataupun tidak. So kat sini dia ada perkaitan yang positif. So you can see that there exists a positive relationship between perceived usefulness level with respondent perceived ease of use level. Okay. Sebab apa? Sebab kat sini kita ada 0.631. So 0.631 ni adalah dia punya nilai R. Okay, dia punya correlation value.
and you have a 2 star over here. Dia nyatakan kat sini 2 star tu maksudnya correlation is significant at 0.01 level. Okay, very significant. Okay, so this one is very significant. Kalau kita gunakan 0.05 pun dia dah melepasi tu kan. Okay, dia dah significant, dia lebih kecil daripada 0.05. So kat sini kita boleh katakan there is a positive linear relationship between perceived usefulness level, respondent perceived usefulness level with respondent perceived ease of use level. And the relationship is a strong relationship since the value of the R correlation or the value of the correlation coefficient is 0.631. Okay, and this is significant. Okay, so this is how you read the output based on the significant values. Okay, so itu adalah untuk correlation. Kalau you nak tengok correlation, if you want to go further on the analysis for regression, you boleh buat lah. Tapi, okay, saya tunjuk sikit. Bila kita nak buat regression, okay, kalau katakan you nak buat you punya analisa tersebut hanya sampai correlation sahaja, okay, bila kita lukiskan gambar rajah, jangan letak anak panah kiri ke kanan terus. So maknanya kalau kiri ke kanan ni, kita nak tengok dia punya influence. Okay, sebaiknya kalau katakan kita just nak tengok sampai correlation, just letak garis saja, tak ada anak panah. Okay, kita menghubungkan perceived usefulness dengan intention to use, ataupun kita gunakan anak panah dua hala. So kat sini ada anak panah, dekat sini pun ada anak panah. Itu bermakna dia ada anak panah dua hala. So bila anak panah tu dua hala, maknanya dia ni adalah correlation. Okay, they are correlated to one another. Okay, tapi kalau ada anak panah satu hala saja, bermakna dia ni adalah influence, pengaruh ataupun regression. Okay, so that is the things yang you all kena faham lah. Nanti bila masuk pada you all punya final year project, you have to be very careful. Okay, whenever you draw your framework macam ni, ada anak panah satu hala, you tak boleh stop you punya analisis sampai korelasi sahaja. You kena teruskan you punya analisa dengan menggunakan regresi. Okay, sebab tu ada setengah-setengah tu yang saya permudahkan. Gambar rajah dia ada anak panah. So that means you kena buat sampai regresi. Okay, boleh. So that is the things untuk bagaimana kita nak laksanakan analisa menggunakan SPSS. Okay, saya dah tunjukkan macam mana kita nak convert daripada you punya data, okay, daripada data asal anda, data asal anda. Okay, daripada data asal anda yang dekat sini, yang kosong ni, yang dalam bentuk item-item ni, nak jadikan dia satu, boleh ubah. Saya dah tunjukkan tadi. Dan saya juga dah tunjukkan bagaimana kita nak ubah daripada satu data numerik kepada data kategori dalam age group ni. Okay, and then bagaimana kita nak laksanakan analisa menggunakan kaedah untuk menggunakan metod ANOVA dan juga correlation. Okay, yang lain-lain tu kita akan buat kemudian lah. Saya akan buat dalam video yang berlainan. Okay, ada soalan? Soalan? Tak ada, sir. Tak ada. So harap faham dan boleh buat terus dengan you all punya